Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, barang siapa yang mendengar azan kemudian menyebut apa yang disebut oleh muazzin, kemudian membaca doa selepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati kama sabahi faqad wajaba syafa'ati yaumil qiyamah, maka wajibkan dia untuk mendapat syafaat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ini hanya kita dapat tuan-tuan kalau kita hanya duduk dekat masjid. Kalau dia ngomong tak dengar kan, azan tinggi tak termasuk lah. Nanti azan tinggi duduk pada ini. Saya ni azan betul. Saya ingat ni ada satu soalan masa saya belajar, cerita tentang kita selalu dengar tentang hadis, setiap kalimah yang kita baca itu, kita baca Quran, kalimah tu setiap setiap satu huruf akan dapat 10 pahala. Nabi SAW tak sebut, tak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif ada satu huruf dalam itu. Jadi timbul daripada dalam isu ada satu hadis tentang kelebihan orang yang mendengar orang yang baca Quran. Jadi ada satu soalan itu, salah seorang bersama kawan kami dan mengatakanlah guru kami, adakah hadis mendengar kalimah ataupun mendengar bacaan Quran yang mendapat pahala yang hampir sama dengan orang yang baca, termasuk juga kalau orang dengar dia gesek dari CD, dari internet, dia bukan live lah, dia bukan langsung. Kita usaha saya tak dapat. Sebab apa? Itu recording yang masuk Nabi SAW ni mesti dengar live. Kalau macam tu duduk rumah je dengar tak apa pahala, tapi itu sama pahala dengan kita mendengar bacaan orang baca Quran. Sama juga kalau yang sudah baca live tu dapat pahala, kalau yang recording tu sudah tak dapat pahala. Jadi kita baca cerita kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Nabi SAW punya akhlak yang mulia daripada awal ayat itu. Surah Al-Qalam ni, surah Al-Qalam dari ayat pertama sampai ayat keempat yang saya baca. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan pen. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan pen. Kalau nak tahu saya nanti ceritalah pen itu, pen yang boleh takdir manusia sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan pen. Apabila kalau kita baca Quran tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan satu-satu benda, Allah Subhanahu Wa Taala akan sumpah dengan benda-benda yang besar. Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan benda besar. Allah Taala bersumpah dengan hari kiamat, Allah bersumpah dengan besar. Tujuannya apa? Pertama, bila Allah SWT bersumpah dengan benda yang besar, untuk manusia ini menjadi mengambil perhatian tentang benda Allah SWT bersumpah. Allah SWT bersumpah dengan matahari, manusia akan ambil perhatian tentang matahari, dan juga tujuan untuk Allah SWT nak kita buat kajian. Sebabnya orang yang betul-betul faham Al-Quran dia jaga apa? Atau dia penulis kenapa orang barat dia mengkaji galaksi, dia mengkaji angkasa. Sebab apa dia faham Al-Quran macam ni? Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, bukan saya jadi suka-suka kan? Allah Ta'ala bersumpah tu ada maksud besar, benda tu hebat. Macam kita lah, kalau orang dulu kita mencuri, kau curi. Jadi kalau kita nak yakin ke orang, kita akan sumpah. Kita akan sumpah apa? Dengan Allah, dengan Quran. Contoh kita nak cerita hukum tu. Jadi sumpah dengan Allah. Mari kita sumpah pada benda yang besar. Tak adalah saya bersumpah demi air botol. Saya sumpah dengan mic. Siapa? Barang air botol. Tak ada mana. Allah SWT bersumpah dengan benda yang besar. Dan itu satu benda itu yang benda yang besar. Tetapi maksud juga benda-benda yang datang sekali dengan sumpah itu juga ada benda yang besar. Macam tadi lah, kita bersumpah dengan Quran, bukan Quran di mata kita. Kenapa kita tak salah? Kita tak curi, saya tak curi. Sebab saya bersumpah dengan yang besar tadi, kenapa itu saya tak curi? Jadi begitu juga dengan ayat Quran yang saya baca tadi, surah Al-Qalam ayat 1 hingga ayat 4. Allah Ta'ala bersumpah dengan pen yang hebat, pen yang tulis. Tak ada maksud yang besar kan. Nabi dah Isra dan Mi'raj, Nabi lihat ni pen dah berhenti dua dan tu cerita sampai lagi tak cerita.
Tapi nak beritahu apa? Hebat dokumen Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Hebat lagi akhlak bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di ujung kemudian ayat Allah Taala sebut wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini nama Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dengan lebih besar lagi. Allah Taala beritahu sesungguhnya akhlak kamu wahai Muhammad yang paling mulia. Allah Subhanahu Wa Taala mesti ada akhlak bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang paling mulia. Tetapi umat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut akhlak Nabi. Kita kata kita sayang pada Nabi kita, tuan-tuan. Kita kata dalam rukun iman kita percaya pada Nabi. Percaya pada Nabi bukan hanya percaya tentang wujudnya Nabi, tapi percaya pada Nabi juga dengan cara kita tunjukkan melalui kita ikut apa yang Nabi buat. Kita ikut Nabi buat dari segi kehidupan Nabi, cara makan Nabi, cara minum Nabi, cara Nabi berkeluarga, cara Nabi menjadi seorang pemimpin, cara Nabi sebagainya, juga termasuk akhlak Nabi SAW kita. Mana kita nak cari akhlak Nabi SAW? Macam mana kita tahu akhlak Nabi SAW? Seorang yang sama dari tanya kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tentang akhlak Nabi SAW. Sayyidina Aisyah tanya kepada orang, baca Quran tak? Baca Quran tak? Dia baca? Terbaca. Kan aku lupa Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Hanya apa yang kita baca dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang menceritakan tentang akhlak benda yang sama dengan Nabi SAW dalam kehidupan kita. Orangnya apa tuan? Baru saya bercerita cerita tentang akhlak dengan raja-raja di Ma'had Integrasi Sains Tahfiz Islam. Ini anak dari sekolah ini. Kita tak tahu bahawa dia datang. Saya cerita tentang yang sama. Cuma belajar kita, sebab saya dulu cerita tentang akhlak, saya menggunakan akhlak dan Al-Quran. Sebab apa belajar semua Al-Quran. Jadi kita cakap, kalau kamu belajar yang ambil Al-Quran, maka kita main pun dengan Al-Quran. Seperti saya ceritakan. So saya kaitkan ada banyak tempat dalam Al-Quran yang Allah mencerita tentang akhlak. Ada tempat tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenalah cari masa untuk mengaji, untuk belajar surah Yusuf. Surah Yusuf kena baca. Surah Yusuf kena belajar. Kalau ada kelas tafsir yang mengajar surah Yusuf, kena duduk. Kalau ada buku-buku yang menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf AS, kita baca. Sebab kisah Nabi Yusuf AS, Allah SWT sebut, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Ayat keempat Allah SWT sebut, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Sesungguhnya kisah Nabi Yusuf AS adalah kisah yang terbaik sekali. Dan Allah SWT sebut cerita yang terbaik. Mana tidak ada cerita lebih baik daripada cerita Nabi Yusuf AS. Kenapa? Dalam ada cerita tentang ekonomi. Kalau saya belajar ekonomi, ayat-ayat ekonomi yang banyak. Saya kena masuk dalam visi saya. Tapi kita akhlak. Saya juga pernah belajar. Saya duduk kongsi dengan sama-sama dengan mereka 20 tempat dalam surah Yusuf yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang akhlak. Dan itu yang sama Nabi SAW. Sebiji Nabi SAW. Baik, contohnya pada awal-awal ayat surah Allah SWT cerita apa? Dia sebut. Di situ Allah SWT mulakan dengan kisah Nabi Yusuf AS. Dia cakap dengan ayat. Ketika ayat dia apa? Qala Yusuf li abi, ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Qala ya bunayya la taqsus ru'yana 'ala ibadi. Situ Nabi Yusuf kata, wahai, ingatlah bila Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abadi, wahai ayah. Wahai ayah. Di situ Allah SWT ajar kepada kita tuan-tuan bagaimana seorang anak dia nak cakap dengan ayah, nak bercakap dengan ibu dia. Paling simple ini Allah SWT bagi satu contoh. Seorang anak macam mana nak cakap dengan ayah dia, nak cakap dengan ibu dia, nak cakap dengan orang tua. Maknanya dia kena gunakan kalimah-kalimah yang baik. Walaupun dia nak panggil ayah, nak sebut panggil ayah, cara tone ayah itu sendiri pun kena ada nada dia, nada yang lembut. Tak ada berjurik, ayah, bukan lembut namanya, kasar. Itu saya tak jelik pada dia. Tak boleh. Soalan itu satu kalimah. Satu kalimah.
Malik, kalau nama ayah kita kena panggil dengan cara yang lembut. Apatah lagi dari sudut komunikasi, apatah dari sudut ketaatan kita kepada ibu bapa kita. Oh, kita lain. Ada satu orang, dia tak pernah dengar orang panggil ayah, abang, ya abi. Saya, anak saya paling sihat. Ayah. Dia orang tadi, saya pun tak tahu lah kenapa pula dia tak pernah dengar ni. Orang macam biasa, ni orang dengar. Orang sebut, panggil ayah dia, abi. Dia tanya saya, Ustaz, kenapa Ustaz panggil gelar dia Ustaz abi? Saya kalau tak adikan, pelanggan saya betul besar. Anak saya garam-garam. Dia panggil abi tu, ayahku. Sebab dia sebut ayahku lama-lama lembut kan. Dia seluruh je lah, kelakar dia. Bahawa dia tak fikir ibu yang saya daripada daddy, saya daripada dad, saya daripada pops kan. Ada punya yang lebih baik. Jadi itu adalah anak dengan ayah, dengan ibu bapa. Benda yang sama Nabi SAW buat juga. Walaupun Nabi SAW ada ayah dan mak. Dan ketika kecil lagi ibu Nabi SAW dah tak ada, ayah dah tak ada, masih belum lahir lagi. Tapi bagaimana Nabi SAW sayang dengan Halimah Sa'diyah, satu cerita yang lain. Sehingga kan bila Halimah Sa'diyah tu meninggal dunia, Nabi SAW tunjukkan balas kasih sayang Halimah Sa'diyah kepada Nabi itu. Nabi SAW buat balik kepada Halimah Sa'diyah, pada anak-anak Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah Nabi SAW kalau ada orang yang pergi ke Mekah, jika Nabi SAW dah berhijrah di Madinah, ada je orang yang bukan Nabi SAW pesan, ni tolonglah bagi kalimah, tolonglah bagi tak ibu itu sayang. Sebab apa? Halimah Sa'diyah dia tak berhijrah dengan Nabi SAW. Itu adalah anak dengan ayah. Ada ayah, anak dengan ibu bapa. Nabi SAW buat. Ayat berikutnya, ayat ke-5, Allah SWT sebut apa? Qala ya bunayya la taqsus. Nabi Yaqub AS dia berkata kepada anak dia, ya bunayya, wahai anak, la taqsus, janganlah kamu cerita benda ni. Maksudnya ada kalimah yang sama. Ya bunayya, wahai anak. Kalau diterjemahkan dari segi detail lagi, wahai anak kesayangan. Maksudnya apa? Sama tak macam cerita ni? Kalau anak kita cakap dengan ayah baik-baik, ayah pun cakap dengan anak baik-baik, mak pun cakap dengan anak baik-baik. Kemudian dengan kalimat kecil, anakku tadi satu contoh, satu kecil yang mana dia ingin membagikan semua. Maknanya bukan sahaja cara ayah cakap dengan anak-anak, cara ayah berkomunikasi dengan anak, cara ayah berusaha dengan anak semua. Akhlak kena aja, tunjukkan pada yang baik pada anak-anak. Dari segi percakapan, dari segi perbuatan pun ada dah sekarang yang buat orang Islam, yang pukul anak sampai lebih orang Islam, yang buang anak orang Islam, yang cederakan anak dia orang Islam, yang mati amal anak dia orang Islam. Anak yang tak sayang ibu bapa orang Islam. Orang Islam tu mana pergi akhlak orang Islam? Padahal Allah SWT sebut Nabi ni akhlak dia tinggi. Kita orang Islam yang kata ikut Nabi, tapi akhlak Nabi tak nak ikut. Padahal akhlak Nabi itu dalam Al-Quran kita kena ikut. Sebab kita percaya pada Al-Quran. Bila kita percaya pada Al-Quran, bukan hanya kita percaya tentang kewujudan Al-Quran, bukan hanya kita percaya pada ajaran-ajaran tentang hukum akal sahaja yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga mengajar kita akhlak. Kita kena ikut, dan itulah juga kepercayaan daripada kepercayaan kita terhadap Al-Quran. Jadi kuranglah akhlak kita, tuan-tuan puan. Padahal akhlak ni, satu orang ada umpamakan apa? Akhlak ni umpama buku satu bangunan. Kita umpamakan diri kita ni, tuan-tuan, umpama satu bangunan, satu rumah, sebiji rumah, sebuah rumah. Iman kita, rukun iman kita inilah yang rumah kita, yang macam masjid ni, yang inilah rukun iman. Rukun Islam kita, ibadat kita, itulah dinding. Dinding, cermin, pintu, dinding. Tetapi akhlak kita itulah awal atap kita, bumbung rumah. Orang yang buat bumbung, tuan-tuan, dia tidak akan buat bumbung katalah ni dinding rumah, dia akan buat bumbung buat kata kita bukan rumah, aku pun tahu saya. Katalah dinding rumah kita,
di bahagian dalam, di bahagian luar. Atap mesti lebih. Ya. Tak ada orang buat rumah atap di dalam, bocor orang masuk air. Ya. Ada rumah mesti lebih. Mesti lebih. Kalau rumah tu sampai 10. Kalau rumah tu tak ada atap, tak namanya rumah. Cantik macam mana pun rumah tu tak ada atap, tak ada siapa nak beli. Murah pun tak ada orang beli. Tak boleh nak ada keluar kos lagi nak bentuk atap. Jadi orang itu cakap apa? Hidup kita ni ataupun diri seorang Muslim ni, seorang Islam ni yang namanya Islam yang sempurna dan seorang mukmin yang sempurna, dia umpama rumah tadi. Akidah dia tiang ni, amal soleh dia dari segi bentuk ibadat dia itulah dinding rumah dia, pintu tingkap, dan akhlak dia adalah gelap. Atap tadi tuan-tuan, kenapa saya cerita dalam lebih tadi? Atap tu dia menaungi tiang, ditutup tiang tu daripada kena hujan. Atap tu juga lah yang menutupi dinding rumah dan pintu kita. Kalau atap tu sikit saja, tepian kena pintu rumah, lama pintu rumah tertutup, kena lebihkan. Itu seperti fasa kalau tak cukup tu kena bawa warning sebagainya. Tak ada bagi kita rasa. Tak perlu atap. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang ada ni iman tapi dia tak ada akhlak, tidak akan ada makna. Begitu juga dengan orang yang rajin baca Quran tapi dia tidak ada akhlak, dia rumah yang tak ada. Akhlak inilah yang menjadi menyempurnakan iman seorang. Akhlak itulah yang menyempurnakan Islam seorang itu, ibadah seorang. Dia cakap dia percaya kepada Allah Ta'ala tapi dia tak jaga akhlak, orang tak pandang itu. Dia gaji baca Quran, dia gaji atas masjid, di bawah tu dia dekat masjid, tapi tu pula kat masjid. Baca Quran tak tinggal, sikit tak tinggal, tetapi akhlak tak jaga, orang tak pandang dia juga. Orang tak pandang. Dia keluar dari masjid pakai amal. Dalam masjid dia tengah baca Quran, dia tak perhati orang, dia maki orang dalam masjid. Boleh. Mana bukti akhlak? Itu di Quran. Itu saya kata apa? Bila namanya amal soleh tidak boleh hanya dengan ibadah. Jadi akhlak itulah yang menyempurnakan diri kita, tuan-tuan. Nak nampak cantik kita nak akhlak kita. Hebatnya satu orang tu dengan ibadat dia, kalau tambah akhlak dia tidak ada. Hebatnya seorang dari segi ibadat, tambah akhlak tetap juga tidak sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam Quran tentang satu perumpamaan orang yang beriman, yang sempurna iman. Saya rujuk dalam surah Ibrahim ayat ke 24. Surah Ibrahim ayat ke 24, di situ Allah SWT cerita tentang betapa baik, kenapa kita perlu jadi orang yang berakhlak mulia. Allah SWT sebut apa? Alam tarakai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tarakai fadaraballahu matalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah SWT memberi satu perumpamaan. Kata Allah, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu perumpamaan tentang kalimatan thayyibah, kalimah yang baik. Umpama kasyajaratin thayyibah, umpama satu pokok yang baik, yang berkualiti. Asluha thabit, yang akarnya kuat. Wa far'uha fis sama', dan ranting-ranting sampai ke langit. Ibnu Jarir rahimahullah taala dalam tafsir At-Tabari disebut apa? Kalimatan thayyibah, kalimah yang baik bukan hanya bermaksud kalimah yang baik, tapi juga bermaksud husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, kata para ulama, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa satu batang pokok, satu batang pokok yang mana akar dibuat dan ranting itu sampai ke langit. Maksudnya apa? Akar dibuat ni, tuan-tuan. Itu pegangan dibuat. Orang yang namanya mempunyai akhlak yang baik, dia membuktikan, dengan akhlak itu membuktikan dia beriman kepada Allah Ta'ala. Macam mana dia beriman kepada Allah? Allah Ta'ala jaga apa? Jaga akhlak kamu. Ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak tempat, jaga mulut, jaga macam-macam, jaga lidah. Dia
percaya tentang, dia beriman kepada Rasul, dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW itu sunnah Nabi SAW. Dia beriman tentang dia beriman kepada Rasul. Dia beriman kepada malaikat dengan akhlak. Bagaimana dia beriman malaikat dengan akhlak? Dengan dia tahu ada di malaikat Allah dan hati yang akan mencatat kebaik amalan dia, ibadat dia, dan juga akhlak dia kalau akhlak dia tak baik, perangai dia kalau perangai dia tak baik. Ada malaikat yang akan mencatat. Dia beriman pada hari kiamat. Dia tahu kalau mulut dia tak jaga, dia akan mulut dia akan diazab oleh Allah SWT ke akhirat. Dia tahu kalau dia mengadu domba, dia akan masuk neraka Allah SWT. Jadi dia tahu benda itu. Dia buktikan dengan akhlak dia, percaya pada hari kiamat yang benda ni akan diazab oleh Allah SWT kalau dia tak jaga benda ni, tak jaga perangai, akan diazab oleh Allah SWT. Jadi Asluhan sabit, akal yang kuat itu ialah iman dia. Orang yang berakal ini dia akan mempunyai iman yang kuat kerana dia percaya sesungguhnya sebenar-benarnya dengan iman dia. Dia buktikan dengan akhlak dia. Wafaquha bisama, dan ranting-rantingnya sampai ke langit, cabangnya sampai ke langit. Maksudnya apa? Bukan maksudnya pokok tu rimbun. Betul, kalau pokok tu rimbun, banyak benda yang dapat manfaat dalam pokok yang rimbun. Manusia pun dapat manfaat. Manusia dapat manfaat dalam pokok rimbun. Kita duduk bawah tu, kita letak kereta ke bawah tu, orang bagi kereta mana tempat yang ada pokok, dari situ lah dia kejar. Walaupun dia jauh sikit dari tempat yang namanya. Sebab apa? Kita masih sejuk kereta. Apa manfaat? Manusia dapat manfaat, burung pun dapat manfaat. Namun untuk itu pasarang sejuk. Jadi kalau kita pakai kereta kat bawah yang ada pokok rimbun, hati-hati lah. Macam bom lah kita gitu. Saya kata dulu kat Ustaz Gelap, kalau ada banyak ada pokok rindang, lepas sebelah sekarang tak ada kan. Boleh tak? Ada banyak buruk dan maghrib dia bunyi. So kita pun pakai kat bawah satu malam. Seperti saya yang rumah sakit kata apa? Boleh tak? Satu malam je. Esok pagi tu saya nak keluar dari hospital, saya malu. Sebab apa? Cermin dah putih, bumbu dah putih, putih seputih-putih. Ini banyak pokok tu, pokok rimbun. Sebab kita dah pakai putih sejuk, jadi dapat lah. Jadi bila pohon rimbun ni, orang akan dapat manfaat daripada dia. Orang akan dapat manfaat. Orang yang akhlak baik tuan, orang akan dapat manfaat daripada akhlak itu. Sebab apa? Silaturahim jaga, sayang, dia akan dekat dengan kita sebab mulut kita jaga. Dia akan dekat dengan kita sebab apa? Tangan kita jaga. Jadi orang akan dapat manfaat pada dia, dan dia memberi manfaat pada orang lain. Orang akan dekat dengan dia. Saya kata kalau pokok tu rimbun, orang akan dekat. Kita kalau akhlak kita baik, kita kalau ramai kawan dengan orang akan dekat kita. Dan juga kita memberi manfaat pada orang lain. Orang tak susah. Orang tak susah. Seperti mana yang Nabi sebut, Al-Muslimu man salima al-Muslimun min lisani wa yadihi. Orang yang namanya orang Islam itu ialah apabila orang Islam yang lain terselamat daripada kejahatan mulut dia dan kejahatan lidah. Ya, kejahatan mulut dia dan juga kejahatan tangan. Itu dah orang Islam. Tangan dia tu bukan dia jentik orang, dia pukul orang. Tangan dia dekat iPad Facebook. Tangan dia dekat apa tadi pun, tak mesti orang jahat. Ada cerita saya Azmi tadi lah, jauh pun dia sebut kat Facebook je, email dia lah apa lah, tak jahat. Yang macam ni pun dia ada juga ustaz-ustaz yang cakap dia tak baik kat dia. Jadi itu akhlak, akhlak seorang Islam dia sepatutnya ditunjukkan dari sini. Tak ada selamat dari tangan dia dan mulut dia dah utama. Dia menyebabkan orang masuk neraka, guru dia akhlak, dia mesti tangan ni, mesti mulut yang tak dia tak. Jadi akhlak Nabi SAW, akhlak yang terbaik. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari-hari kita minta. Allah SWT sebut apa? Kita sebut hari-hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah SWT jalan yang lurus. Allah SWT bagi jawapan kepada kita jalan
Kau minta hari minta Allah SWT. Kat mana kamu nak dapat jalan terus? Allah Ta'ala itu orang berada. Jatuh minggu pula kita baca itu kan. Jatuh minggu kita baca. Saya rasa macam ni aku baca. Yasin Al-Quran Al-Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Allah SWT bersumpah, Yasin Al-Quran Al-Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, Allah bersumpah dengan Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad yang adalah Rasul Anbiya Muhammad SAW ala siratal mustaqim. Kamu juga berada pada jalan yang lurus. Jalan lurus bukan sahaja dari segi akidah, dari segi ajaran, jalan lurus juga dari segi pengajaran. Ya Allah SWT saya cerita tadi, saya sumpah tadi. Allah SWT bersumpah dengan Al-Quran tadi. Tetapi yang lebih besar daripada Al-Quran ialah akhlak Nabi SAW. Yang lebih besar daripada Al-Quran ialah kena percaya kepada Nabi SAW. Kamu kalau tak ada akhlak Nabi, tak guna baca Al-Quran. Tak guna kita baca Quran kalau kita tak tahu akhlak Nabi SAW. Kita amal akhlak Nabi. Sebab akhlak Nabi adalah Quran. Dan kalau kita nak berjaya, ada ilmu surah pesan yang kita minta Allah SWT hari-hari, keseluruhan kehidupan Nabi SAW, bukan sahaja dari segi aktiviti seharian Nabi, bukan sahaja apa yang Nabi baca, apa ibadat Nabi, macam mana cara Nabi makan, macam mana cara Nabi tidur. Bukan itu sahaja yang kita kena ikut. Bukan miswak sahaja yang kita kena ikut. Akhlak Nabi SAW juga kita kena ikut. Dan inilah yang dibuat oleh orang yang telah berjaya, sahabat Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW itu telah membuktikan mereka ikut akhlak Nabi SAW. Bukan sahaja ajaran yang Nabi SAW yang mereka bawa, tapi akhlak Nabi SAW juga mereka bawa, menyebabkan mereka diterima oleh Allah SWT, diiktiraf oleh Allah SWT dengan hebat sekali. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, saya cerita Allah SWT dalam surah Al-Fatihah ayat terakhir, ayat ke-36. Allah SWT sebut Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras dengan orang kufar di medan perang. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sama mereka. Kasih sayang sama mereka apa itu? Tidak. Kasih sayang sama mereka tidak tanda contoh akhlak. Dan Allah SWT sebut hujung ayat Allah SWT, mereka ini secara pembukaan sejarah yang tahu dan fatwa Allah yang berbaridwana sima fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Ulama-ulama menafsirkan kisah sahabat ini telah dicerita oleh Allah SWT dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Apa yang diceritakan oleh Allah SWT dalam kitab Taurat dan kitab Injil, selain daripada mereka ini digelar sebagai pengikut kepada Muhammad, mereka juga berjaya kerana akhlak mereka itu diceritakan juga oleh Allah SWT dan kita tahu juga ini. Dalam tafsir cerita mereka, apa yang menyebabkan mereka ini disebut oleh Allah SWT dan kita tahu dan kita Injil ialah kerana akhlak mereka. Akhlak mereka yang mereka ikut, apa yang Nabi buat itulah mereka buat. Bagaimana cara Nabi bercakap, macam itulah cara mereka bercakap dengan orang lain. Akhlak yang mereka bawa, yang mereka diiktiraf oleh Allah SWT sebagai manusia yang berjaya, manusia yang diridai oleh Allah SWT. Jadi, balik-balik tuan-tuan, kita nak berjaya, transformasi yang kita nak kena buat, hijrah yang kita nak kena buat, bukan sahaja hijrah dari segi ibadat kita. Saya tidak kata ibadat kita yang kita abaikan. Ibadat kita kena buat kerana kita menuju ke arah kematian. Kita akan mati tuan-tuan, maka kita kena buat bekal yang cukup. Adakah bekal kita cukup tuan-tuan? Kita kena tanya diri kita sendiri. Adakah cukup? Tidak ada siapa yang boleh kata ini. Tak ada siapa. Tak ada siapa yang boleh kata ibadat kita. Maka dia kena buat. Tapi dalam masalah akhlak, jangan dan akhlak yang manusia bagaimana. Akhir secara manusia terhadap agama, terhadap ibadat ada peningkatan. Ibadah ada peningkatan. Tapi akhlak ada juga jatuh sedikit. Ada juga kejatuhan dari segi nilai yang macam itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingat kepada kita, kita nak berjaya akhirat, kita nak sama-sama dengan
Inna suratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim. Kita minta Allah SWT untuk bersama-sama minta hidayah supaya macam mana hidayah Allah SWT bagi pada orang-orang yang telah berjaya daripada kalangan Nabi, Musyrikin, Syuhada, Salihin. Itu kita minta Allah SWT bagi pada kita. Apakah itu? Salah satunya akhlak. Orang Nabi para Anbiya yang hebat mereka asal dari segi benda-benda dari segi ajaran mereka, juga dari segi akhlak mereka. Sedikit orang yang benar ada sedikit menunjuk bersahabat-sahabat. Apa yang menyebabkan sahabat yang hebat? Kerana mereka mengikut keseluruhan kehidupan Nabi SAW. Apa kurang sedikit? Jadi akhlak itulah yang menyebabkan mereka diterima oleh Allah SWT, diberikan syukur oleh Allah SWT. Yang kita minta hari-hari dan kita kena ikut. Kita kena buat. Jadi bicara saya yang terakhir pada malam ini, satu perkara yang besar, 5 perkara yang disebut oleh para ulama, bagaimana kita memperbaiki akhlak kita. Saya sebut tadi akhlak kita adalah Al-Quran. Kita kena ikut perkataan sesuatu. Macam mana kita nak ikut? Apa yang kita nak ikut? 5 perkara kita kena buat. 5 perkara kita kena buat. Maka kalau kita buat, insya-Allah Taala kita akan dapat akhlak yang kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang kata para ulama, kita memperbaiki akhlak kita, kita kena hadirkan diri kita dalam majlis ilmu. Hadir diri kita dalam majlis, tingkatkan ilmu kita. Kenapa tinggal ilmu? Dalam tafsir cerita tentang akhlak. Kita belajar hadir ke majlis ilmu. Kalau ke majlis kita ada belajar, kita ada nuswani, kita hadir, kita ada nuswani, tuan-tuan. Menceritakan tentang akhlak Nabi SAW. Selain daripada ibadat Nabi, dia juga mencipta akhlak sabar Nabi. Bagaimana Nabi sabar, bagaimana Nabi istiqamah dalam ibadat, bagaimana Nabi buat amal yang munkar, bagaimana Nabi menjaga mulut Nabi. Semua cerita Nabi dari Rasulullah. Kita tidak akan dapat tahu tentang kisah akhlak Nabi SAW kalau kita tidak hadir di majlis ilmu. Kita penawar bagi hati, kena baca. Kita Yahudin, kena baca. Kalau kita dulu kat rumah, kita tidak akan tahu. Jadi pertamanya, kita kena tingkatkan ilmu kita, tuan-tuan. Tingkatkan ilmu kita, hadirkan diri kita dalam majlis ilmu. Banyak kan? Kalau kita tak cukup dengan tempat kita, kalau kita mampu di tempat lain, pergilah tempat lain. Kita tak salah. Orang dulu kita tak dapat Tuhan. Kita tak dapat. Dulu orang dulu yang mungkin internet, kita naik kereta, lepas tu lagi mudah. Jadi yang pertama ni, kita kena tingkatkan ilmu kita. Bila kita kenal tingkatkan ilmu kita, maka kita akan kenal apa yang disebut. Bila kita kenal, orang kita boleh amat. Orang kita tanya, kita sayang Nabi kita. Orang ada transformasi, orang ada hijrah Nabi kita. Yang kedua, tuan-tuan, bapak dan Allah Ta'ala dalam paham ini, kita kena dekatkan diri kita dengan orang-orang yang soleh. Dekatkan diri kita dengan orang soleh. Sebab biasanya orang yang soleh yang agak baik. Kalau ada juga yang tadi kalau ada juga orang yang ngaji juga tak apa juga, tapi banyak baik orang yang baik, orang yang soleh ni agak baik. Dekatkan diri kita dengan kurangkan diri kita dengan orang yang kurang dari segi ibadat dia. Sebab soleh dia. Tinggalkan anak kita punya sama. Anak kita jadi ingat tu sebab kita kena pastikan dengan siapa anak kita kawan. Sebab ada dia akan memberi kesan kita cakap dengan anak kita, kawan-kawan orang yang baik, sebab orang yang baik, kita pun tak buat betul macam mana jadi anak kita ni buat. Yang kedua, berkawan dengan orang soleh. Yang ketiga, jauhkan diri kita daripada berkawan dengan orang yang tak soleh dari maksiat. Kisah yang terakhir saya ingin kongsikan tentang oleh malam ini. Allah SWT cerita dalam Quran bagaimana pentingnya kita berkawan dengan orang-orang soleh, kerana ini juga memberi kesan pada akhirat kita. Dalam surah Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat ke-27, ayat ke-28, ayat ke-29, Allah SWT menceritakan tentang dua orang lelaki. Dalam sabab nuzul surah turun ayat ke-27, surah Al-Furqan, kita dua orang lelaki. Nama dia seorang bernama Ubay bin Khalaf, satu lagi nama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dua-dua pembesar Quraisy yang mati tak beriman kepada Allah. Ubay bin Khalaf ni, tuan-tuan bapa dan mati Allah SWT. Dia ni pembesar Quraisy, dia ni jahat, tapi ada satu kebaikan dia, iaitu dia suka kalau dia pergi niaga, dia pergi Syam, dia pergi Yaman niaga, dia balik, dia akan bagi duit.
tanda kesyukuran dia terhadap keuntungan yang dia dapat. Maka satu hari dia pergi berniaga, dia balik dan dia nak makan duit. Cuma kali ni nak jemput orang yang tak pernah jemput, iaitu Nabi SAW. Dia pergi ke rumah Nabi, dia kata Muhammad, hari ni sekali cik dapat duit. Mereka datang. Jadi Nabi cakap, boleh. Satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu kena beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang kau, beriman dengan aku, beriman dengan Allah. Jadi Ubay bin Khalaf dia menolak kan? Pada macam mana ni? Dia menolak. Pada ketika itu zaman Quraisy ni, zaman dekat Mekah ni, kalau ada satu orang yang ikut dulu tak datang, dia satu yang memalukan bagi ke rumah. Dia memalukan. Macam kita jumpa orang tak datang, kita buat pergi kahwin, orang tak datang kan? Dan kalau kita jumpa orang tu, kita sini datang, ikat dia ibu tak datang, macam ni kan? Jadi dia senang kan? Tak datang. Jadi sama juga dengan Ubay bin Khalaf. Dijemput Nabi SAW, Nabi SAW tak datang. Selagi tak beriman kepada Allah Ta'ala, tapi kita akan memalukan dia. Jadi kita tak tahu macam mana ni, fikir. Dia kata apa? Nak menjadi, nak menjaga maruah aku. Apa tu? Jumpa Nabi, kira Muhammad Allah belah. Kira cicir apa dia. Jadi dia menjaga masyarakat. Berita itu telah sampai kepada kawan baik dia. Dia namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Uqbah bin Abi Mu'ayth bila dengar saja dia panggil, siapa? Aku dengar kamu dah beriman kepada Muhammad. Oh, betul. Kenapa buat macam tu? Kalau tahu dah macam mana juga Muhammad cakap kita nak ada ikut dia kat dia. Bukan dia dah keluar. Sekali. Dia buang lah. Bukan cakap apa. Dia orang ni kawan baik tu. Dia boleh kecil sampai besar. Yang bagi sama-sama main game tu. Sampai besar. Kawan baik hidup sebenarnya. Jadi Ubay cakap apa? Kalau kamu betul-betul sayang akan Nabi sebagai seorang kawan, betul-betul nak jaga persahabatan kita, tinggalkan Muhammad. Tak apalah, peduli tu lain cerita. Demi persahabatan, kau nak peduli ke nak sahabat? Kalau kau sayang kau persahabatan kita, tinggalkan Muhammad. Maka Ubay bin Khalaf dalam semua salah. Dia kata, akhirnya dia buat pesan, kawan lebih penting daripada peduli kita. Tak apalah, malu kali kita apa. Kita lama mampu kan? Sebulan bisik-bisik sekejap. Jadi dia apa? Jumpa dalam jumpa tu, dia okey lah, kita bagi tahu apa, setuju lah. Dia bila ubah dia kata setuju, ubah apa pandai, dia tahu ada satu syarat. Satu lagi syarat. Aku nak pergi jumpa Muhammad, kamu cakap kamu tak nak ikut cakap dia, tak nak beriman pada dia, dan aku akan meludah pada dia. Ludah Muhammad. Barangkali dah terbuka dah sebab dah kawan besar. Tadi dah sebut kan sekarang ni cara pertama dia buat cakap buat. Maka dia pergi. Akhirnya dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata Muhammad, pada datang pada pasal, aku tak nak beriman. Aku tak nak beriman. Dan akhirnya dia sudah mulai bersaksi. Allah SWT cerita benda ni. Allah cerita dalam surah Al-Qur'an ayat 27 hingga 9. Allah cerita antara benda yang akan berlaku kepada Ubay bin Khalaf di akhirat nanti. Allah tak sebut apa? Wa yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Jika apa? Pada hari di mana orang yang zalim itu akan menggigit jarinya. Tidak. Ya. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila. Dia kata apa? Alangkah hinanya aku, alangkah baiknya kalau aku jadikan Rasul tadi sebagai petunjuk. Kalau tadi dah beriman lah, dia dah diberi peluang oleh Allah SWT untuk beriman. Maka ini dia tolak. Pada nama apa? Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Hinanya aku, alangkah baiknya kalau aku tak jadikan Muhammad itu kawan aku. Saya menggaya saya. Khalilah maksudnya kawan baik. Yang Khalilullah, Nabi Ibrahim maksudnya Khalilullah, salah baik. Alangkah baiknya kalau aku tak jadikan Muhammad tadi sebagai kawan baik aku. Kau punya pasal aku musuh apa sekali? Tak ada belum patut kita boleh masuk syurga. Kau belum pasal aku musuh lagi.
Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Sesungguhnya aku telah disesatkan. Setelah aku mendapat hidayah daripada Allah SWT, aku dah dapat hidayah, tapi aku disesat oleh kawan aku. Jadi itulah yang ucap akhirat. Sambil bukan dia ucap dia, sambil dia kena bantai lah. Dia kena balun kan. Balun tak lepas. Kalau gigit dia tak bantai. Sambil dia kena bantai. Jadi kawan mereka peranan tuan-tuan. Kita nak berubah akhlak kita kena kawan orang yang betul. Kita nak anak kita, berkawan nak jadi anak kita, orang yang berjaya juga, itu juga akhirat. Kita kena pastikan dengan siapa yang kita kawan. Kalau anak kita pun macam tu, kita bersama tu tak kira mungkin siapa orang pun. Kita dia sama, syak dia sama. Kita kena berkawan dengan orang sekali jauh dari kita. Orang-orang yang macam ni, kerana dia akan memberi kesan balik. Kalau kita tak dapat minyak wangi je, orang kata kita biar bau tu dekat bagi kita, kalau kita kawan dengan orang yang belum yang wangi, mau tak boleh jadi. Dapat juga, mesti rasa juga. Ada juga orang yang orang tak baik yang dapat kita. Juga kita kawan orang yang baik, ada kita tak semua orang yang kita dapat, ada sebagainya kita akan dapat. Jadi yang pertama tadi tingkatkan ilmu kita tuan-tuan. Yang kedua, pastikan kita nak berkawan dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, pastikan kita jauh daripada berkawan dengan orang yang tidak. Yang keempat, kita punya azam ini. Perlu ada satu keazaman. Termasuk awal tahun hijrah ni, saya kata tadi, hijrah satu perubahan ni adalah satu perubahan yang besar, bukan satu yang kecil. Keazaman kita mesti besar. Kita nak berubah, sebab apa? Kita nak hidup bermati. Kalau kita tak jaga mulut kita akan diazab oleh Allah SWT. Kalau kita tak jaga tangan kita akan diazab oleh Allah SWT. Kalau kita tak jaga persaudaraan kita nanti lah yang akan menyebabkan kita tak jaga persaudaraan kita, menyebabkan ibadat kita tak diterima oleh Allah SWT. Doa kita kata-kata tak sampai kepada Allah SWT. Tak jaga persaudaraan. Jadi kita tak jaga. Jadi kita ada tak sama kita buka? Ada tak sama yang tinggi kita? Masalah nanti kita masalah. Manusia ni masalah dan bila dia masalah diri kita sendiri, kita akan lihat betapa kurang kita, betapa perlu kita untuk menjadi lebih baik. Nampak? Yang kedua tuan-tuan, kita menjadi benar-benar menjadi orang yang terbuka untuk menerima kekurangan. Dari lagi tuan-tuan, macam dalam menghibur kita tuan-tuan. Kita maaf yang cakap sama. Kalau ada murid cakap, kita tentu ada dengar. Murid cakap, kalau ada anak murid cakap betul. Kalau kita ada ego kita sendiri, nanti ego kita jadi tak bagi kita baik. Kita jadi orang yang terbuka. Orang yang terbuka untuk mendengar itu. Bila kita boleh menerima, kita boleh berubah orang yang baik. Jadi tuan-tuan, orang yang Allah SWT, hijrah ini sebagaimana sebut beberapa kali, hijrah satu perubahan yang besar. Hijrah bukan sahaja kita perlu berubah dari segi matlamat hidup kita di dunia, ini juga perlu matlamat kita dengan akhirat. Matlamat bila kaitan dengan matlamat kita dengan akhirat, ini ada kaitan dengan ibadat kita. Perubahan dari segi ibadat kita, perbaiki ibadat kita. Dia jadi orang yang lebih baik dari segi ibadat kita. Baca, kalau dibaca segala orang yang tahu betapa hebat mereka dalam ibadat mereka. Dalam mereka sibuk dengan kerja mereka tidak meninggalkan ibadat mereka. Ulama-ulama kita baca, ulama-ulama hadis contohnya, ibadat mereka di Quran memang tidak, puasa sunat memang tidak. Qiyamul lail langsung. Saya ada seorang guru saya tuan-tuan yang kami tahu, itu pun bukan kami tahu daripada dia, kami tahu daripada anak dia. Ketika saya belajar dengan dia, umur dia lebih kurang 44. Dia tu anak dia beritahu, ayah dia tak tinggal tahajud tuan, 30 tahun. 30 tahun dia tak tinggal tahajud. Tapi tu dah ada depan, anak kita depan dia sekarang. Kalau dia tahu waktu tu baru lagi masuk subuh, waktu tu ada tahajud dia semayang. Suami dia, dia sakit pun, mata tangan dia pun, dia akan ingatkan anak dia kalau masuk ke tahajud, ingatkan dia untuk semayang. Pada ketika saya tanya tu, kami tanya tu umur 43 dan dia tak tinggal tahajud 30 tahun. Maknanya dia tak tinggal tahajud tu kalau dia umur 13 tahun. Memang kita yang bawa mula tak lambat dah. Orang dah ibadat dia meninggal. Satu seorang cikgu hadis saya yang mengajar saya Bukhari tuan,
Satu hari dia baca Quran dalam yang dia kena ajar orang ada kita lain. Dia sempat baca 20 juz ke 20 juz sama. Saya pun tak tahu macam mana dia baca. Tapi yang saya pasti sebab dia hafiz kan, dia doa hafiz orang tak tahu. Dia jalan daripada office, daripada rumah dia nak ke masjid, jalan pergi kelas. Jalan dia bukan kosong. Jalan dia bukan main telefon. Jalan dia baca Quran. Dalam kereta dia baca Quran. Jadi dia sempat baca 20 juz, 20 juz. Jadi ibadah kita tingkat dalam masa sama akhlak kita juga. Sebab apa akhlak kita tadi sebenarnya saya sebut umpama umum. Kalau akhlak kita tak ada, maka ibadah kita tidak akan ada. Iman kita yang kita nak beriman kepada Allah kita tidak ada rumah ini. Kalau kita tidak menjaga akhlak kita, dan itulah yang akan membawa kita kesempurnaan kita, yang akan menyempurnakan hidup kita. Apabila kita membuat transformasi, baik kita akhlak kita, baik akhlak kita, kita akan menuju lebih baik. Akhlak Nabi itulah dakwah. Kita nak manusia dekat orang biasa dekat pada kita, kita bertunjuk dengan akhlak. Sehingga tunjuk dengan ajaran kita, mungkin kita dari segi mungkin kita kurang. Dari dengan akhlak ramai maksud kita masuk Islam dengan akhlak yang ditunjukkan dengan Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan mohon Allah SWT kita sikit dalam situasi yang pada malam ini. Moga-moga ini di bawah untuk saya bercakap tuan-tuan, kita berbaiki diri tuan-tuan, terus sama-sama kita perbaiki akhlak kita supaya akhlak kita sama dengan akhlak kita. Sebab itu tanda kita sayang kepada Nabi, itu tanda kita beriman kepada Nabi tuan-tuan. Jadi wallahualam, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Maslim, Ustaz Nazim, tuan-tuan juga. Saya adik sedikit betul walaupun saya duduk banyak lama. Ini dah kali sekali pertama saya hadir sedangkan saya cerita selepas 20 tahun. 20 tahun saya lewati kalau pertama, 20 tahun saya sampai ke cerita. Dulu kat mereka tak jauh mana pun. Hari-hari kalau pergi ke sana kita tak telah juga. Kita sengaja. Jadi terima kasih tuan-tuan saya. InsyaAllah ada kesempatan buang lagi untuk sama-sama datang. Wallahualam. Aku lupa di